Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Bagaikan pesta, buat julung kali masyarakat setempat menyaksikan Ketua Negara yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berangkat memulakan perjalanan kembara kenali Borneo di bulatan 0 km Padang Perbandaran Tawau. Sultan Abdullah yang memandu sendiri kenderaan pacuan 4 roda mengetuai konvoi kembara 25 kenderaan. Acara pelepasan disempurnakan yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Juhar Mahiruddin pada 8.30 pagi. 1,879 anggota Polis Sarawak akan bertugas dalam memastikan kelancaran pergerakan rombongan yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong sepanjang jelajah kembara kenali Borneo di negeri itu. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri turut memaklumkan bagi aspek keselamatan, penerbangan drone sepanjang laluan dan lokasi persinggahan Seri Paduka berdua adalah dilarang sama sekali. Perdana Menteri mahu semua pihak menghentikan polemik perkauman kerana semua rakyat dijamin hak sama rata dan keadilan. Merujuk modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi yang dilancarkan Kementerian Pendidikan pada 19 Ogos lepas, Perdana Menteri menegaskan keperluan hanya disasarkan kepada murid beragama Islam dan tiada paksaan bagi bukan Islam untuk mempelajarinya. Perdana Menteri dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail tiba di Jakarta, Indonesia bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-43 dan mesyuarat berkaitan. Datuk Seri Anwar mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak itu, iaitu yang kedua dihadirinya selepas sidang kemuncak ASEAN ke-42 di Labuan Bajo. 11 pertemuan bilateral dijadual dengan pemimpin dunia. ASEAN akan tentukan tindakan seterusnya selepas kajian semula konsensus 5 perkara 5PC bertujuan menangani ketidakstabilan di Myanmar dengan lebih berkesan. Menteri Luar berkata, Malaysia dan anggota ASEAN mengkaji semula pelaksanaannya 5PC yang tidak dapat dilaksana berikutan kekangan dibuat junta Myanmar. Datuk Seri Dr. Zamri turut menyeru ASEAN supaya lebih tegas dalam mencari penyelesaian kepada krisis Myanmar. Isu kos sara hidup, keterjaminan makanan, kesihatan, pendidikan wanita dan belia antara tumpuan yang dituntut rakyat dalam Belanjawan 2024. Timbalan Menteri Kewangan berkata, orang ramai masih berpeluang memberi pandangan menerusi laman sesawang Kementerian Kewangan sebelum 14 September. Rumusannya akan diterjemah dalam Belanjawan yang dibentang pada 13 Oktober. Seorang bayi lelaki berumur kurang 2 bulan meninggal dunia selepas kereta dinaiki bersama 4 ahli keluarga terlibat kemalangan. Ketua Polis Daerah Muar berkata kemalangan di kawasan Paguh, Lebuh Raya Utara Selatan itu turut mengorbankan seorang penunggang motosikal. Mangsa dirempuh, kenderaan dinaiki 5 sekeluarga yang hilang kawalan akibat cuba mengelak sebuah lagi motosikal yang terbabas. KPDM menerima 47 aduan berkaitan isu beras sepanjang tempoh pelaksanaan UPS Jamin yang bermula pada 7 Julai sehingga 2 September. Timbalan Menteri berkata, aduan itu berkaitan beras dijual pada harga tinggi daripada pasaran serta satu aduan berkaitan beras campuran iaitu dipercayai campuran beras tempatan dengan beras import. 2 lukisan pelukis terkenal Pablo Picasso, jam tangan mewah serta kondominium mewah di London, Amerika Syarikat dan Switzerland merupakan antara aset yang dirampas daripada bekas peguam 1MDB, Jasmine Low Aiswan. Timbalan Ketua Polis Negara memaklumkan aset dengan jumlah keseluruhan 93.2 juta ringgit itu dipercayai diperoleh hasil daripada penyelewengan dana 1MDB. Seorang individu direman 7 hari bagi membantu siasatan berhubung kematian seorang penjawat awam selepas terbabit pergaduhan di sebuah kedai makan di Jalan Lama Pasir Putih, Machang berhadapan Hospital Machang semalam. Perintah reman terhadap suspek berusia 46 tahun itu dikeluarkan Majistret Amal Razim alias di Mahkamah Majistret Tanah Merah bermula hari ini hingga 10 September.
Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan untuk melepas tanpa membebaskan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi daripada semua 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan dana Yayasan Akal Budi. Hakim Datuk Colin Lawrence Sekirah membuat keputusan itu selepas membenarkan permohonan Timbalan Pendakwa Raya Datuk Muhammad Dusuki Mokhtar. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid akan failkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang hanya melepaskan tanpa membebaskannya daripada semua 47 tuduhan. Peguamnya berkata rayuan akan dikemuka di Mahkamah Rayuan esok. Perbicaraan kes itu kini di peringkat pembelaan yang setakat ini telah memanggil 15 saksi. Persiapan akhir bagi hari mengundi awal esok bagi PRK Pulai berjalan lancar. Pengarah SPR Johor, 927 anggota dan pegawai polis akan mengundi di Balai Polis Kempas dan Markas PPM Wilayah 2. Pusat mengundi awal dibuka pukul 8 pagi dan ditutup pada pukul 12.30 hari bagi Balai Polis Kempas. Manakala Markas PPM Wilayah 2 ditutup pada pukul 5 petang. Hentikan segala kempen yang menyentuh sentimen keagamaan dan perkauman. Menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata, tindakan sesetengah pihak yang mengeluarkan kenyataan bersifat menghukum pihak yang tidak sealiran kefahaman dengan kumpulan masing-masing membimbangkan. Tegasnya, tindakan sedemikian boleh menimbulkan salah faham dalam masyarakat dan mencemar kesucian agama Islam. Berbaki 4 hari lagi, calon PRK Johor terus memanfaatkan kempen menerusi media sosial. Calon PHD Pulai, Suhaizan Kayat berkongsi aktiviti beramah mesra bersama penduduk PPR Melana Indah Fasa 1 bersama Timbalan Perdana Menteri. Laman sosial calon PH di Simpang Jeram, Insinyur Nazri Abdul Rahman turut memaparkan pertemuan dengan pengundi setempat. Manakala calon PN, Dr. Mazri Yahya berkongsi tips berkaitan gaya hidup sihat. Sementara itu, kempen Insinyur Nazri telah meliputi hampir 80% kawasan Simpang Jeram. Tumpuan kempennya menyantuni penduduk di kawasan kediaman kos rendah dan luar bandar. Beliau sasar capai 100% liputan sebelum berakhir tempoh kempen. KDN telah membuka penempatan sementara iaitu Baitul Mahabbah bagi kanak-kanak warga asing yang sebelum ini ditempatkan di depo imigresen. Menteri berkata, Jabatan Imigresen akan menempatkan kanak-kanak berusia kurang 10 tahun di penempatan berkenaan dan sebagai permulaan terdapat 23 kanak-kanak warga asing serta 10 penjaga terdiri daripada ibu bapa kanak-kanak. Ibu kanak-kanak itu berada di pusat itu. KPT bakal memperluas program serap industri IPP untuk merangkumi universiti dan sektor lain dalam usaha membangunkan bakat berkemahiran tinggi yang menepati permintaan industri sekaligus meningkatkan kebolehpasaran graduan. Menteri Pendidikan Tinggi berkata, program berfokus kepada pembelajaran di universiti selama 3 tahun dan pendedahan praktikal industri selama setahun. Menteri Kesihatan mempersembahkan cadangan pembinaan Hospital Sultanah Aminah II kepada Sultan Johor, Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar. Dalam pertemuan yang berlangsung kira-kira sejam itu, Menteri turut mempersembahkan perancangan kerja-kerja naik taraf beberapa kemudahan di Hospital Sultanah Aminah. Johor zahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri yang memperuntukkan RM500 juta bagi menaik taraf Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. Menteri Besar berkata, proses naik taraf hospital termasuk parkir bertingkat akan dilaksana dalam tempoh terdekat. Jelasnya, banyak kekangan dihadapi fasiliti kesihatan itu, antaranya susunan katil pesakit yang diletakkan di tepi dan tengah ruang hospital. Selain parkir yang terhad, Jeneral Tan Sri Effendi Buang akan menyerahkan tampuk pemerintahan Panglima Angkatan Tentera kepada Panglima Tentera Darat, Jeneral Tan Sri Muhammad Abdul Rahman Rabu ini. Tan Sri Effendi bakal menamatkan perkhidmatan selepas lebih 43 tahun bersama ATM. Beliau yakin penggantinya berupaya meneruskan kesinambungan legasi dan hasrat yang telah dibina.
Perak akan mengguna pakai sepenuhnya teknologi Sistem Maklumat Geografi GIS bagi merangka dasar dan membuat keputusan. Menteri Besar Perak berkata, penggunaan GIS secara meluas oleh agensi negeri berupaya membawa perubahan dalam aspek pengurusan pentadbiran yang lebih cekap. Ke arah itu, unit Perak GIS di bawah unit Perancangan Ekonomi Negeri ditubuhkan bertanggungjawab mengkoordinasi dan membangunkan pangkalan data geospasial. Met Malaysia akan mengadakan satu latih amal bencana tsunami di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim di Mersing, Johor esok. Memuat naik catatan di laman Facebook rasmi, penduduk sekitar dinasihat tidak panik dengan bunyi siren kerana ia merupakan latih amal sahaja. KBKT luluskan RM68 juta kepada 15 PBT di Perak menerusi peruntukan pembangunan BP1. Menterinya memaklumkan peruntukan merangkumi projek bina kemudahan, menaik taraf dan menyelenggara infrastruktur awam. Setakat Ogos, pihaknya meluluskan 29 projek di bawah Majlis Bandaraya Ipoh bagi tujuan sama dan sebahagian projek telah pun bermula. Turut diumum projek menerup jalan, naik taraf longkang serta baik pulih pagar di kampung-kampung baru dalam daerah Ulu Kinta. Perdana Menteri meluluskan sebahagian permohonan pengambilan pekerja asing bagi 3 sektor melibatkan kedai gunting rambut, tekstil dan kedai emas yang sebelum ini dibekukan. Bagaimanapun, syarat diletakkan agar golongan biaya tempatan diberikan latihan bagi mengisi keperluan tenaga kerja melibatkan 3 sektor berkenaan. Pertumbuhan domestik diunjur terus bertambah baik. Ini didorong permintaan dalam negara yang berdaya tahan dalam situasi pasaran buruh yang stabil dan sektor perkhidmatan terus meningkat. Berdasarkan penyelidikan Kenanga Investment Bank Berhad, unjuran itu turut disokong peningkatan beransur-ansur dalam kegiatan pelancongan. Penyelidikan itu juga menyimak unjuran pertumbuhan KDNK 2023 di antara 3.5% hingga 4% daripada 4.7%. Program Jom Bisnes Johor 2023, anjuran MARA bagi pendedahan mengenai program keusahawanan dan pendidikan MARA. Timbalan Menteri KKDW berkata sehingga Ogos, skim pembiayaan perniagaan MARA memanfaat 285 usahawan IKS di Johor melibatkan peruntukan RM30 juta. Johor menerima kemudahan premis perniagaan MARA tertinggi dalam negara iaitu 60 projek di 10 daerah dalam negeri melibatkan 931 lot perniagaan. Pembukaan semula arkad niaga wang kelian di kawasan di sepadan Malaysia, Thailand bakal lonjakkan kembali aktiviti pelancongan dan ekonomi penduduk setempat. Menurut Penaung Pertubuhan Kebajikan Anak Jati Perlis, usaha itu sangat diala-alukan bersempena tahun melawat Perlis 2024-2025. Beliau berharap kemudahan bergerak sehingga 2 km tanpa pasport atau pas sempadan seperti yang pernah dikuatkuasakan dikembalikan dalam usaha membantu peniaga tempatan. Penumpang Malaysia Airlines dibenarkan bawa makanan sendiri dalam penerbangan semasa tempoh peralihannya kepada penyedia perkhidmatan catering baru. Bagaimanapun, makanan yang perlu dipanaskan sendiri dan yang tidak halal adalah dilarang. Pelanggan yang terjejas dengan perubahan makanan akan menerima tawaran makanan yang diubah semula dan makanan prabungkus tertakluk kepada kelas perjalanan dan tempoh penerbangan. Ini termasuk bagi laluan domestik dan antarabangsa terpilih. Sekurang-kurang 16 orang awam terbunuh dalam serangan terbaru pasukan separa tentera Rapid Support Force RSF di Khartoum, Sudan. Serangan rambang itu melibatkan kawasan perumahan Karari dan Wad Al-Bakhit serta Al-Masid. Kenyataan Angkatan Tentera Sudan SEF turut menyebut pertempuran turut berlaku di Al-Shajara mengakibatkan 5 anggota RSF maut dan mencederakan 6 yang lain. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky maklumkan Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov dipecat. Pengumuman dibuat beberapa jam selepas Kiev berjaya menangkis serangan dron Rusia di wilayah selatan Odessa. Langkah diambil bagi memberi laluan perubahan baru yang akan dilakukan Kementerian Pertahanan selepas tahun setengah pencerobohan Moskow.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengadakan pertemuan dengan rakan sejawat dari Rusia Vladimir Putin dalam usaha menjangka jangka panjang untuk memulihkan perjanjian berjiran Ukraine tepat pada musim menuai bulan depan. Erdogan berharap sidang kemuncak tidak rasmi di Pusat Peranginan Laut Hitam Sochi itu dapat dijadikan asas untuk rundingan damai yang sedang dibahaskan beberapa pegawai barat. Taufan Haikui yang melanda Taiwan telah mengakibatkan sekurang-kurangnya 226,000 isi rumah terputus bekalan elektrik dan ramai penduduk cedera. Menurut Pusat Operasi Kecemasan Pusat Haikui yang melepasi selatan Taiwan dan memasuki selat Taiwan pada awal Isnin. Angin kencang menumbangkan pokok di timur dan selatan Taiwan dan menyebabkan bekalan elektrik terputus. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Ivan Tuh dan Fahatul Asyati Osman untuk paparan komprehensif.